Eskom telah diumumkan pada 6 Mac oleh Ketua Setiausaha Negara untuk memastikan keselamatan di Sabah. Perubahan ini sebagai tindak balas terhadap pencerobohan yang dilakukan di Lah Datu dan kawasan sekitarnya. Beberapa peristiwa yang berlaku telah menunjukkan betapa pentingnya penubuhan Eskom ini. Ianya dapat dilihat pada 17 Mac 2013, di mana anggota keselamatan negara yang berada di Lah Datu berhadapan dengan kumpulan musuh yang terdiri daripada 4 orang. Kemudian, pada 18 Mac 2013, pasukan keselamatan bertempur dengan saki-baki pengganas Sulu di Kampung Tanjung Batu, Felda Sahabat 22. Seterusnya ialah pada 21 Mac 2013, pertempuran berlaku di Kampung Tanjung Batu menyebabkan seorang musuh terbunuh dan seorang anggota tentera Diraja Malaysia cedera kerana terkena serpihan peluru di jari kiri. Kemudian peristiwa yang berlaku pada 22 Mac 2013 di mana Jamalul Kiram III menolak dakwaan terhadap 8 warga Filipina yang dituduh sebagai pengganas. Peristiwa yang berlaku pada 23 Mac pula di mana pasukan keselamatan menangkap 2 orang penting dalam insiden di Lah Datu yang menandakan kejayaan dalam mengawal situasi. Seterusnya ialah pada 24 Mac. Penduduk di Kampung Tanduo telah kembali semula ke rumah masing-masing. Ianya menunjukkan pemulihan keyakinan dan ketenangan penduduk tempatan. Peristiwa yang berlaku ini menunjukkan betapa pentingnya penubuhan Eskom dalam menangani ancaman penceroboh di Sabah. Kerana ianya memberi impak positif dan berjaya memulihkan keyakinan penduduk tempatan. Eskom telah ditubuhkan pada Mac 2013. Penubuhan ini disebabkan oleh peristiwa maut yang terjadi pada 12 Februari 2013 di mana Malaysia digemparkan oleh pencerobohan pengganas bersenjata dari selatan Filipina. Penceroboh itu datang untuk menuntut Sabah sebagai sebahagian daripada wilayah Kesultanan Sulu dengan menyebut diri mereka sebagai tentera Kesultanan Sulu. Disebabkan oleh peristiwa ini, Operasi Daulat telah dilancarkan pada 5 Mac 2013 untuk menghentikan pencerobohan tersebut. Pada 7 Mac 2013, bahagian timur Sabah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan khas oleh Perdana Menteri Datuk Seri Tun Najib Tun Razak untuk mengawasi keselamatan dan kebajikan pantai timur Sabah yang sering berisiko diceroboh. Oleh itu, penubuhan Eskom merupakan usaha Malaysia untuk meningkatkan keselamatan di wilayah timur Sabah yang sering terdedah kepada ancaman luar, merupakan suatu langkah ke hadapan yang ketara. Pada tahun 2013, Malaysia telah digemparkan dengan pencerobohan di Kampung Tanduo Sabah di Lah Datu. Pencerobohan tersebut merupakan pengikut yang dikatakan sebagai Sultan Sulu iaitu Jamalul Kiram III yang bertindak menceroboh perairan Malaysia di Kampung Tanduo Sabah. Perjalanan mereka hanya menggunakan bot di mana bermula daripada Pulau Tawi-Tawis, Filipina ke Kampung Tanduo Sabah. Menurut orang kampung di situ, perjalanan tersebut hanya mengambil masa 1 jam sahaja yang dikatakan oleh Muhammad Asroy. Pengikut Jamalul Kiram III memanggil diri mereka sebagai Royal Sulu Force of Sulu and North Borneo RSF atau dikenali sebagai Askar Diraja Kesultanan Sulu dan RSF juga pengikut setia Jamalul Kiram III. Kerajaan Malaysia dan Presiden Filipina iaitu Benigno Aquino III telah melakukan pelbagai usaha untuk merendahkan situasi di Kampung Tanduo. Sebagai contoh, Malaysia telah membuat perundingan diplomasi dan Presiden Filipina juga memberikan arahan kepada Jamalul Kiram III untuk menyerah kalah dan meninggalkan Sabah. Pada bulan Februari 28, Agbimuddin Kiram merupakan adik kepada Jamalul Kiram III mendesak Malaysia untuk membuat perundingan bersama abangnya agar para anggota RSF meninggalkan kampung tersebut. Agbimuddin Kiram menyatakan bahawa hanya abangnya sahaja mempunyai kuasa untuk memberikan arahan kepada mereka. Selain itu, terdapat juga satu pernyataan yang dikeluarkan oleh RSF di dalam bentuk satu kertas. Dalam buku yang diterbitkan oleh Malaysia bertajuk VAT
69 Komando. Ladatu Mac 2013 terdapat isi kertas yang memberikan arahan kepada pihak pertahanan Malaysia untuk menyerahkan dan meletakkan senjata jika ingin mencapai kedamaian. Operasi di Kampung Tan Dua dipanggil sebagai Operasi Sulu, akan tetapi nama operasi tersebut ditukar kepada Operasi Daulat. Dalam insiden ini, Inspektur Zulkifli Mamat dan Korporal Sabaruddin Daud telah terkorban. Konflik di Kampung Tan Dua ini diakhiri dengan 12 perwira negara yang terbunuh dan 56 anggota RSF serta 6 anggota orang awam yang terkorban. Konflik ini telah diisytiharkan tamat pada 10 April 2023. Seramai 416 individu ditahan termasuk 110 yang disiasat di bawah Akta Keselamatan. Antara barang yang ditangkap ialah bendera RSF, baju, azimat dan tangkal. Itu saja dari saya. Thank you. Sebelum mengupas dengan lebih lanjut tentang kajian yang dilakukan, kumpulan kami telah membuat keputusan untuk menggunakan konsep konflik dalam kajian yang dilakukan. Pemilihan konsep ini bersesuaian untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan objektif kajian dalam hubungan antara bangsa. Konflik merupakan satu perkara asas yang normal dalam kehidupan seharian manusia dan dalam hubungan antara bangsa juga yang dijalinkan oleh negara-negara yang ada di dunia. Konflik sememangnya akan terus berlaku selagi wujudnya persaingan di antara dua atau lebih pihak. Konsep konflik merujuk kepada satu persaingan dalam kelompok masyarakat terhadap satu sumber yang dianggap terhad. Konflik terbahagi kepada 4 jenis, yaitu terdiri daripada interstate konflik, intrastate konflik, non-state konflik, dan extra-systemic konflik. Dalam hal ini, konflik yang dapat dikaitkan ialah interstate konflik. Interstate konflik merupakan suatu konflik yang berlaku di antara dua atau lebih negara. Perkara ini dapat dilihat apabila kejadian yang pernah berlaku di pantai timur Sabah, yaitu di Lahad Datu pada tahun 2013, di mana berlaku pencerobohan dari pasukan militan Sulu yang datang dari Filipina dan menyerang Sabah. Kejadian ini telah menimbulkan kerisauan yang mendalam terhadap penduduk Sabah, khususnya penduduk-penduduk daripada Kampung Tan Dua di Lahad Datu. Kejadian ini juga telah mengakibatkan terkorbannya 10 anggota polis ketika berlaku pencerobohan tersebut. Hal ini juga telah menyebabkan dua negara, yaitu Malaysia dan Filipina, berada di dalam konflik yang berat dan mengganggu hubungan antara kedua-dua negara ini. Namun begitu, jalan penyelesaian yang diambil oleh negara ini dapat dicapai dengan perbincangan mengenai tindakan undang-undang dan juga hubungan diplomasi antara Malaysia dan juga Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afani Mutazah Muzuri. Nama kami saya BA23110401. Hari ini saya akan membentangkan topik saya, kepentingan Eskom, iaitu memperkasakan kerjasama dan persefahaman di antara agensi bagi macu kesejahteraan rakyat. Eskom berjaya meningkatkan kolaborasi, kerjasama dan integrasi di antara pelbagai agensi pertahanan dan keselamatan. Terdapat 4, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Awam. Eskom berperanan mengkoordinasi tugas-tugas PDRM, ATM dan juga APMM di bawah peruntukan Peraturan Pemeliharaan Keselamatan Awam 2013. Sampai itu, ATM dan PDRM, gerak kerja APMM dalam Eskom diselaraskan oleh Komander Eskom yang kini dijawat oleh Datuk Abdul Rashid Harun. Berbeza dengan Kooperasi Pengawal Pantai negara-negara lain, APM bukan sahaja berautoriti untuk menjalankan rondaan 24 jam, memantau pesisir pantai serta sempadan antarabangsa. Ia juga memiliki bidang kuasa untuk melaksanakan pendakwaan ke atas mana-mana anasir yang menceroboh Zon Ekonomi Eksklusif ZEE negara. Eskom mencadangkan 11 pulau dan sebuah terumbu yang melibatkan kawasan seluas 146 dan 16 batu nautika persegi untuk dijadikan sebagai kawasan larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. Inisiatif Menteri Pertahanan ini yang disokong oleh Syarikat Petronas dan Sapura Kencana, 2 pangkalan laut hadapan telah mula beroperasi. Konsep pangkalan laut di pantai timur Sabah ini merupakan konsep pendekatan pertama yang seumpamanya di dunia.
di mana tugasnya adalah sebagai pencegah rintang untuk membantu pencerobohan, pengumpul maklumat risikan taktikal serta komuniti maritim, pangkalan operasi hadapan dan juga sebagai pusat operasi hadapan. Dinilai strategik dalam membendung penerobosan anasir luar yang berpotensi untuk menyusup masuk menerusi lokasi-lokasi yang kurang atau tiada berpopulasi. 4 jawatan pengarah diwujudkan membabitkan bahagian pertahanan, keselamatan dan ketenteraman awam KDKA dan risikan bersama serta bahagian KDKA dan risikan bersama masing-masing akan diketuai pegawai kanan dari PDRM, manakala pertahanan oleh ATM dan awam diketuai pegawai tadbir dan diplomatik PTD. Jawatan pengarah ini untuk menerajui Eskom dinaikkan kepada ketua pengarah dengan dibantu 4 pengarah yang mengetuai 4 bahagian. Bengkel akan diadakan bagi membolehkan semua anggota organisasi berbincang dan mengemukakan formula polisi serta plan strategik dengan keutamaan diberi kepada aspek keselamatan. Eskom juga akan terus mempergi operasi bersepadu seumpama ini ke daerah-daerah di S-Zone bagi mengekang mana-mana elemen jenayah rentas sempadan yang boleh mengganggu gugat keselamatan dan kesejahteraan awam di pantai timur Sabah. Itu sahaja. Kepentingan Eskom yang pertama ialah mengawal kebanjiran pendatang asing. Eskom ditubuhkan adalah untuk mengawal kebanjiran pendatang asing tanpa permit yang masuk ke dalam Malaysia. Peranan pihak berkuasa seperti Marine, Immigration dan Tentera Laut adalah salah satu daripada cara untuk mengawal pergerakan kemasukan parti ke negara ini. Contohnya, salah satu badan seperti Tentera Laut harus bertindak lebih giat dalam mengesan tempat-tempat pencerobohan dengan cara menjalankan pemeriksaan lebih kerap di kawasan sempadan yang mudah diceroboi. Seterusnya, kerajaan sepatutnya menghadkan pembabitan pekerja asing dalam sektor tertentu. Kesannya, ia akan membantu mengurangkan kebanjiran parti di negara ini. Oleh itu, semua pasukan keselamatan haruslah berganding bahu dalam mewujudkan pasukan untuk bertindak bersama bagi menjamin kawalan sempadan yang lebih efektif. Kepentingan yang seterusnya adalah menggalakkan pembangunan ekonomi. Salah satu faedah operasi keselamatan yang dijalankan oleh Komando Keselamatan Timur Sabah Eskom adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Eskom membantu memulihkan keyakinan pelabur dan pelancong dengan meningkatkan keselamatan mendorong pertumbuhan ekonomi di pantai timur Sabah. Pelabur lebih yakin untuk melabur di pantai timur Sabah apabila keselamatan meningkat. Mereka percaya bahawa pelaburan mereka akan selamat daripada ancaman seperti serangan militan dan aktiviti lanun. Keselamatan yang kukuh memastikan operasi perniagaan berjalan lancar tanpa halangan yang penting untuk kesinambungan dan keuntungan perniagaan. Memandangkan keselamatan yang lebih baik, syarikat dan kerajaan lebih cenderung untuk membina infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan dan kemudahan awam. Ini menarik pelaburan tambahan ke kawasan itu. Kestabilan politik membolehkan kerajaan menubuhkan zon ekonomi khas dengan insentif untuk pelabur menarik lebih banyak syarikat untuk beroperasi di sana. Pantai Timur Sabah kini menjadi tempat yang lebih selamat untuk pelancong dalam dan luar negara apabila kadar keganasan dan jenayah telah berkurangan. Peningkatan keselamatan membolehkan pengusaha pelancongan menawarkan perkhidmatan dengan lebih yakin termasuk aktiviti eko-pelancongan, sukan air dan lawatan budaya. Pelaburan dalam infrastruktur pelancongan seperti hotel, resort dan taman tema meningkat apabila keselamatan dijamin. Ini meningkatkan pengalaman pengunjung dengan memberi mereka lebih banyak pilihan. Operasi Patroli Laut Eskom melindungi nelayan tempatan daripada serangan lanun dan memastikan keselamatan mereka semasa menangkap ikan. Kawalan yang ketat terhadap perairan membolehkan perikanan dijalankan dengan lebih cekap dan selamat, yang menghasilkan hasil tangkapan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan nelayan. Pelaburan dalam lokasi perikanan seperti pelabuhan ikan, pasar ikan dan pusat pemprosesan ikan digalakkan oleh keselamatan yang kukuh. Ini menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan sektor perikanan dengan keselamatan yang lebih baik. Pantai Timur Sabah menjadi lebih menarik untuk aktiviti aquaculture seperti penternakan ikan dan udang yang meningkatkan diversifikasi ekonomi tempatan. Pertumbuhan pelaburan dan sektor pelancongan serta perikanan telah mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan. Selain itu, pelabur dan pengusaha tempatan mempunyai keupayaan untuk meningkatkan produktiviti dan kebolehpasaran pekerja mereka dengan menyediakan mereka dengan program latihan dan peningkatan kemahiran. Pendapatan per kapita penduduk tempatan meningkat sebagai hasil daripada lebih banyak pelaburan dan peningkatan dalam sektor pelancongan dan perikanan. Ini memberikan mereka keadaan hidup yang lebih baik. Ekonomi domestik berkembang apabila pendapatan dan perbelanjaan penduduk tempatan meningkat. Ini meningkatkan permintaan untuk barangan dan perkhidmatan tempatan.
Sebagai hasil daripada pelaburan dalam keselamatan dan infrastruktur, kemudahan awam seperti sekolah, klinik dan pusat komuniti telah dipertingkatkan, meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Tempat yang lebih selamat dan stabil meningkatkan kualiti hidup penduduk. Mereka mempunyai keupayaan untuk hidup dengan lebih aman dan selesa. Usaha berterusan Eskom untuk melindungi pantai timur Sabah menurunkan ancaman keselamatan dan meningkatkan prospek ekonomi. Keselamatan yang kukuh membolehkan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan memberi manfaat kepada rakyat tempatan dan negara secara keseluruhan dalam jangka masa yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syazira Sabri akan membentangkan tentang salah satu kepentingan Eskom. Seperti yang kita tahu, Eskom ditubuhkan pada 7 Mac 2013 dan bertujuan untuk mengawal dan memperketatkan kawalan ke atas perairan pantai timur di Sabah. Malaysia sendiri mempunyai perairan 2 kali ganda lebih luas daripada negara-negara Asia Tenggara yang lain. Dengan adanya Eskom, kita dapat melihat bahawa Eskom dapat mengurangkan kes jenayah merentas sempadan. Ini dapat dibuktikan dengan pengurangan kadar kes jenayah rentas sempadan dari tahun ke tahun semenjak penubuhan Eskom. Penduduk-penduduk di sekitar pantai timur Sabah juga mengakui kebaikan dan kepentingan Eskom ini apabila mereka dapat menjalankan hari-hari mereka dengan aktiviti harian tanpa berasa risau akan ancaman. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan tenang dan tenteram. Dan dapat ditegaskan di sini bahawa dengan adanya Eskom, kadar jenayah merentas sempadan dapat dikurangkan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazini Berdemat Akhil, nombor matriks PA23110093. Saya akan membentangkan mengenai masih wujudnya ancaman keselamatan. Okey, Komander Keselamatan Pantai Timur Sabah iaitu Datuk Hazani Hazali berkata, selagi ancaman ni tidak dapat dinetralkan adalah penting Eskom ini perlu terus diwujudkan. Dalam jangka masa 5 tahun lagi, di Kalimantan Indonesia akan dibangunkan sepenuhnya menjadi ibu negara Indonesia. Maka akan timbul lagi permasalahan yang tidak dapat kita jangkakan. Sebab itu, beliau mencadangkan agar Eskom ni terus dikekalkan lagi. Datuk Hazani Ghazali lagi berkata bahawa sejak ditubuhkan 2013, Eskom ni masih megah mengkoordinasi semua operasi-operasi keselamatan di zon selamat timur Sabah. Eson memang tidak dapat dinafikan ada kelemahan dan ada juga kejayaan yang telah dicapai bersama sepanjang Eskom ni ditubuhkan. Walaupun apa sahaja cadangan sama ada Eskom distruktur atau ditutup, perjuangan tetap akan diteruskan sehingga kita boleh beroleh sesuatu yang boleh dibanggakan. Beliau juga mencadangkan supaya Eskom ni ditambah baik dengan memasukkan beberapa agensi yang lain yang mempunyai kaitan dengan operasi Eskom ke dalam struktur penjawatannya. Untuk mengukuhkan lagi peranan Eskom dalam melaksanakan operasi membanteras jenayah di kawasan Pantai Timur Sabah, beliau mencadangkan supaya Eskom ni ditambah baik iaitu dengan mencadangkan agensi-agensi lain seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDHM HEP, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia JPN dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menjadi sebahagian daripada warga Eskom untuk mengukuhkan lagi peranan Eskom dalam melaksanakan operasi membanteras jenayah di kawasan Pantai Timur Sabah. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Arya Zia binti Ganti, nombor metrik BA23110579. Saya akan membentangkan bahagian sebab Eskom perlu dikekalkan. Sebab Eskom perlu dikekalkan kerana Sabah masih lagi menghadapi ancaman keselamatan dari luar negara, termasuk kumpulan militan dan lanun dari Filipina Selatan. Insiden penculikan yang berlaku dan serangan yang dilakukan oleh kumpulan bersenjata seperti Abu Sayyaf merupakan ancaman serius yang dapat menjejaskan keselamatan penduduk dan pelancong. Insiden kidnapping Port Redsum FKR pada tahun 2000 merupakan suatu kejutan kepada kerajaan dan rakyat Sabah.
di mana serangan-serangan mundur yang dilakukan sebelum ini hanya semata-mata bermotifkan rompakan, sama ada di atas laut maupun di pesisir pantai. Oleh itu, Eskom masih lagi perlu dikekalkan kerana rakyat Sabah terutamanya di kawasan Zon Selamat Timur Sabah amat memerlukan agensi itu yang berperanan dalam mengekalkan dan meningkatkan tahap keselamatan demi kesejahteraan hidup mereka. Seterusnya, sebab Eskom masih perlu dikekalkan kerana Sabah berkongsi sempadan maritim yang panjang dan kompleks dengan negara. Sepanjang operasi dijalankan, seramai 11 orang parti warga negara Indonesia telah ditangkap dan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia di Tawau. Operasi yang dijalankan ini bagi memastikan ancaman pencerobohan anasir asing dapat dikekang serta pemeliharaan keselamatan awam kekal selamat dan terkawal. Oleh itu, Eskom masih lagi dikekalkan selagi ancaman-ancaman yang wujud di negara-negara jiran tidak dapat dineutralkan sepenuhnya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Kesimpulannya, Eskom telah banyak berjasa kepada Malaysia, terutamanya dalam aspek keselamatan. Kita boleh tengok daripada konflik Tanduo, yaitu pada masa itu dia telah menjejaskan keselamatan nasional Malaysia. Jadi, jika Eskom dibubarkan, ia adalah satu tindakan yang tidak wajar dan tidak logik, sebab Eskom banyak berjasa kepada Malaysia. Jadi jika dibubarkan, ia akan memberikan kesan impak yang negatif kepada kita punya keselamatan nasional. Keselamatan nasional, lepas tu pantai timur Sabah pun terjejas. Jadi pihak kerajaan mestilah mengambil langkah seperti memberikan aset yang penting kepada Eskom, menyediakan senjata, menyediakan peralatan dan sebagainya kepada Eskom bagi meningkatkan keselamatan di pantai timur Sabah sekaligus meningkatkan keselamatan nasional di Malaysia. Sekian daripada kami. Terima kasih.